Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina wa fahimna ma lam nafham. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat lagi sambung kelas pengajian ilmu syarah kita, dan pada malam ni kita masuk ke halaqah yang ke-12. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki lah kita kata peluang kelabangan dah untuk kita boleh buat kelas ni straight lah setakat ni. Alhamdulillah dah 12 minggu tu, maknanya dalam 3 bulan lah. Alhamdulillah. Dan pada malam ni kita nak sambung tempat yang kita berhenti pada minggu lepas, iaitu di bawah tajuk Al-Mujarrad Ar-Rubai. So sekarang ni kita sedang baca fi'il 4 huruf Mujarrad Rubai atas wazan fa'lala, yang mana fi'il ni di dalam bahasa Arab dia membawa banyak makna. Jadi tuan kita ni almarhum Syekh Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah menyenaraikan beberapa tajuk, beberapa makna di bawah tajuk Al-Mujarrad Ar-Rubai. Fa'lalan. Okey. Pada minggu lepas kita berhenti di makna yang pertama, iaitu ad-dalalatu 'alal musyabahati. Lepas tu ad-dalalatu 'alal ismil ma'khudhi minhu ala anna al-ism ad-dalalatu 'ala anna al-ismal ma'khudha minhu alatun. Okey. Lepas tu yang ketiga as-sayrurah. Cumanya kalau kita tengok balik ad-dalalatu 'ala anna al-ismal ma'khudha minhu alah tu, dia buat contoh talfana. Yang mana talfana ni dia min alfadil hadarah lah. Yang zaman dulu dia tak ada, zaman sekarang ni ada. Maka ulama bahasa Arab kita dia ambil sirah fa'lala ni, dia daripada perkataan at-talifun tu dia buat fi'il talfana. Okay? Jadi bila kita kata talfantu, contoh kan, kita kata talfantuhu contohnya. Talfantu maknanya ista'maltu at-talifun. Talfantu ista'maltu at-talifun. Dan di sana ada perkataan yang lebih kurang dengan telefon ni, iaitu dalam kamu lah ya, iaitu talfaza. Ta, lam, fa dengan zai. Talfaza. Okay. Jadi talfaza ni contoh kita kata talfaza ar-rajulu al-barnamaj. Contohnya talfaza ar-rajulu al-barnamaj. Maka dia membawa maksud, bukan maksud tengok TV, tidak, tapi maksud dia dalam kamu ialah naqala al-barnamaj ila syashah at-tilfaz. Okey. Television ni orang Arab sama dia panggil at-tilfaz ataupun at-televizyun. Okey. Saya ingat dulu perbincangan dulu ustaz saya sebut sebelajar dululah. Dia kata kadang-kadang majma' lughawi kalau kita agak Dewan Bahasa dan Pustaka lah, dia lebih mengutamakan kalaulah perkataan yang alfazul hadarah ni, lafaz-lafaz baru ni, kalimah-kalimah baru yang kita ambil daripada bahasa asing, terutamanya bahasa Inggeris. Okay, kalaulah boleh dibentuk dia ikut wazan bahasa Arab, maka guna dulu yang tu. Kalau tak ada, barulah kita kekalkan dengan wazan ataupun kalimah yang macam bahasa Inggeris. Contohnya television tu kan. Dia daripada bahasa Inggeris television. Okey. Boleh guna television. Okey, tapi ada sebahagian ulama bahasa Arab contemporary
Ya, maksudnya pandangan majma' lughawi sebahagiannya kata baik kita guna at-tilfaz. Sebab at-tilfaz tu dia mari atas wazan bahasa Arab. Okey. Sama juga ada sebahagian tu dia tak mengguna al-komputer. Dia suka guna al-hasub. Okey, al-hasub dan sebagainya lah kan. Okey. Ala kulli hal, talfaza pentingnya maksud dia adalah naqala ila syashatit tilfaz atau television. Okey. Kemudian pada minggu lepas juga ada Labnana, Najlaza dan saya sebutlah tapi saya pun tak pasti, wallahu alam, sebab dalam buku tak sebut, tapi mungkin kita boleh kiyas tu. Kalau Labnana tu jadi apa? Sayyarahu Lubnaniyan. Sayyarahu Lubnaniyan. Tak? Lubnaniyan. Tak? Lubnaniyan, betul. Sayyarahu Lubnaniyan. Menjadikannya orang Lubnan. Najlaza menjadikannya sayyarahu Injiliziyan. Menjadikannya orang British. Tak? Jadi mungkin saya sebut pada minggu lepas lah. Okey, mungkin kalau Kelantan tu menjadikannya orang Kelantan, kita kata apa? Kelantan, mungkin Kaltana ke? Wallahu a'lam lah. Waktu mungkin kita kena resep bahasa Arab kita ni kena cadang lah tu. Kalau menjadikan Terengganu ke Johor ke apa tu, wallahu a'lam. Okey. Ala kuliah kita tahu kaedah dia. So kalau kita nak buat tu, kita tahu kaedah dia. Baik, tak apalah, yang itunya ulangan pada minggu lepas. Baik, pada minggu ni, malam ni, kita masuk kepada makna yang keempat, iaitu an-nahtu. An-nahtu. Okay, baik, kita baca lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An-nahtu rabi'an. An-nahtu wahuwa nanhita atau nanhata. Kita boleh baca dua dah. Nanhata pun boleh, nanhita pun boleh. Dalam Quran apa? Wayanhituna minal jibali buyutan. Dah. Allah cerita pasal kaum Nabi Saleh. Wayanhituna minal jibali buyutan. Mereka memahak daripada bukit-bukit itu jadi rumah. Okay. So, kita boleh baca nanhita ataupun dalam kamus juga sebut boleh baca nanhata. So, wahuwa an-nanhita, kita ambil dalam Quran lah. Wahuwa an-nanhita min kalimataini au aktsara kalimatan wahidatan tadullu ala ma'nal kalamil kathiri. Wadhalika ala nahwi tali. Okey. Makna yang keempat, okey, dalam ilmu sarah Arab ni, kita boleh guna wazan fa'lala untuk tujuan an-nahat, buat nahat. Apa dia nahat ni? Okey. An-nahtu ni kalau dari segi makna lughawi dia, kita kata faham dengan okey lah. Okey. Tapi sini maksud dia adalah dua kalimah ataupun banyak yang kadang-kadang tu membentuk ayat lah. Kita boleh gabung, kita buat mari satu kalimah saja, tapi dia membawa maksud kalimah yang banyak yang kita gabung tu ataupun ayat yang banyak yang kita gabung tu. Lepas ni dia akan sebut contoh. Itu maksud an-nahtu. Yang mana saya sebut pada minggu lepas, sepengetahuan saya, an-nahtu ni kalau dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Akronim kan. Nama-nama yang kita ringkaskan. Okey. Yang pada minggu lepas saya sebut contoh apa? Mara dengan kugiran dan sebagainya lah. Banyak lagi contoh-contoh lain. Okey. Baik. Jadi, nahat ni di sini, okey, nombor satu, Syekh Abdul Ar-Rajihi rahimahullah sebut an-nahtu min kalimataini murakkabataini tarkiban idafiyan. Okey, mislama nahatu min. Okey, baik. Yang mula-mula sekali, proses nahat ni dia buat daripada dua kalimah murakkab. Murakkab ni kalimah murakkab idafi. Okey, dalam bahasa Arab kita tahu kan, di sana ada murakkab idafi untuk apa? Untuk mudhaf dengan mudhafun ilaih. Murakkab ni maknanya dia lawan kepada mufrad. Kalau mufrad tu satu, kalau murakkab tu dia ada dua
bahkan mungkin lebih pada 3 lah. Maknanya dia ada satu kalimah lain lagi yang sama-sama dengan dia membentuk apa ni kita kata ibarah ataupun ayat tu. Contoh ginilah kan. Sekarang ni kan, kalau orang zaman dulu contoh kan, kalau nama anak lah contohnya, nama anak Muhammad je contoh. Muhammad. Tak. Maka tu dia panggil tidak murakkab nama tu sebab dia satu kalimah saja. Tapi kalau kita bubuh panjang sikit, Muhammad Qayyim contoh. Lepas tu bubuhlah pula selagi Faiz, 3 tu. Maka nama tu isim anak tu, nama anak tu kira murakkab. Sebab terdiri daripada tiga patah perkataan. Contoh dah. Itu maksud murakkab. Baik. Jadi murakkab ni maknanya dia ada sama ada dia murakkab tu membawa makna idhafah, mudhaf-mudhafun ilaih, ataupun murakkab wasfi yang sifat mausuf tu. Yang mana sepengetahuan kami lah, ramai dalam kalangan pelajar-pelajar kita kadang-kadang nak membezakan di antara murakkab idhafi dengan murakkab wasfi ni, mudhaf-mudhafun ilaih dengan sifat mausuf pun kadang-kadang kita ada masalah di situ. Yang mana perkara ni orang pengajar-pengajar dan taklah siapa-siapa yang terlibat dengan bahasa Arab ni kalau boleh kena ambil perhatian benda ni sebab kajian-kajian dalam bidang akademik menunjukkan yang pelajar kita dalam banyak-banyak benda yang dia tak berapa cekak tu, kurang cekak tu adalah dia nak membezakan, dia tidak mampu nak membezakan di antara murakkab wasfi dengan murakkab idhafi. Okey, waktu yang kita semua kena ambil perhatian lah kalau kita mengajar bahasa Arab. Baik, cuma sininya tarkiban idhafiyah ni adalah mudhaf-mudhafun ilaih. Okey, contoh dia apa? Contoh dia kata nahatu, mereka buat proses nahat ni daripada Abdul Qais. Abdul Qais ni nama kabilah. Nama kabilah Arab lah. Okey. Maka dia buat nahat, dia sebut situ berbagi mulai jangan keliru dah depan saya akan sebut. Abqasiyun. Abqasiyun. Tulis bagi dulu. Abqasiyun. Okey. Daripada Abdul Qais jadi Abqasiyun. Okey, mungkin akan tertanya-tanya dah. Mungkin ada yang tanya dah. Sekarang ni fa'il ke isim? Di sini Syekh Dr. Abdul Ar-Rajihi dia nak cerita pasal nahat. Maka dia buat mari yang ni dulu. Di mana kalau kita tengok dalam bab nahat ni, rupanya nahat ni dia ada an-nahtul ismi, yang mana yang ni lah nahat an-nahtul ismi yang Syekh Abdul Ar-Rajihi buat mari dulu. Lepas ni baru dia sebut an-nahtul fi'li yang mari atas wazan fa'lala. Di sini ni dia nak sebut dulu tentang nahat dulu. So jangan baca abqa, jangan keliru kata tu fa'il ke? Selepas dia absya, dar'ami itu fa'il ke? Tidak. Sekarang ni dia nak menunjukkan proses nahat tu yang melibatkan murakkab idhafi, dan di sini adalah contoh untuk an-nahtul ismi. An-nahtul ismi lah. Jangan keliru. Jadi sebab tu saya kata tadi bahagiannya adalah abqasiyun. Abqasiyun. Okey. Baik. Orang daripada kabilah Abdul Syams, Abdul Syamsin. Maka dia panggil dia tarkibkan kepada Absyami. Absyami. Okey, baik. Satu persoalan pula. Dah berapa ustaz kenapa belakang tu ada ya? Sebab dia gini. Walaupun Dr. Abdul Ar-Rajihi tak sebut di sini pasal ya tu, dia hanya menyebutkan pasal nahat, kita fokus pada ya tu. Tapi kalau kita rujuk dalam buku-buku lain yang membicarakan tentang poin ini, tentang perkara ni, yang ni juga dia gunakan untuk dia panggil an-nahtu an-nisbi. Dia guna untuk dia nisbahkan seseorang ni kepada kabilah ke, ataupun kepada tempat ke, ataupun kepada perkara yang tertentulah. Dia an-nahtul ismi, tapi dalam masa yang sama juga dia adalah an-nahtun nisbi. Dia guna untuk nisbahkan. Okey. Jadi bila dia kata abqasi, maknanya orang tu adalah dari kabilah Abdul Qais. Sebenarnya kalau tengok kepada ilmu saraf dalam bab nisbah ni, kalau kita nak nisbah kepada Abdul Qais, kita boleh kata abdi ataupun qaisi, boleh. Okey. Tapi di sini kita boleh juga buat dalam bentuk nahat. Kita gabung di antara abdu dengan qais tu
Jadi abqas, lepas tu bubuh ya nisbah kat belakang, jadilah dia abqasi. Abqasi. Apa dah? Okey. Abdus Syams, kita nak nisbah. Kita boleh kata abdi ataupun syamsi. Tapi sini dia buat dalam bentuk an-nahad, jadi absyami. 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 Dah faham dah? Ada yang keliru situ. Baik. Di sana ada orang Arab yang kata wa yaqulun huwa dar'amiyun. Dar'amiyun. Okey, rupa-rupanya kalimah dar'am tu adalah nahad daripada ayat mutakharrijun fi daril ulumi. Mutakharrijun fi daril ulumi. Mutakharrijun maknanya graduate graduate daripada Darul Ulum. Okey, Darul Ulum. Dan di situ kan, dulu kan kalau siapa dia ingatlah, dia ada perbahasan panjang pasal mutakharrij fi tu. Okey. Saya ingat dululah masa belajar dulu, bila ramai yang bila dia nak guna ayat takharraja, yatakharraju, mutakharrij, dia guna min. Maka saya ingat dulu ada yang kata salah. Sepatutnya mutakharrij fi. Tapi bila lepas tu pula ada pula yang ulama yang istidrak, seperti contohnya Dr. Emil Yaakob. Dia istidrak balik, dia kata, ni saya ingat saya lah, benda ni benda yang belajar dulu. Okey, kalau saya salah tolong perbetulkanlah. Sebenarnya dia kata boleh guna dua-dua. Mutakharrij fi pun boleh, mutakharrij min pun boleh. Dia kata gitu. Wallahu a'lam. Tapi sini Dr. Abdul Ar-Rajihi guna jelas sini. Untuk takharraja, untuk bergraduat tu, dia guna mutakharrij ataupun takharraja fi. Fi lah. Kita guna min. Okey. Jadi kita guna fi lah. Kita guna fi. Kalau tanya dia apa guna fi, apa tak guna min? Kita kata okey, Dr. Abdul Ar-Rajihi dalam kitab dia, okey, kalau saya belajar kitab dia guna mutakharrij fi. Okey. Baik, ala kulli hal. Sininya nak ceritanya adalah abqasi, absyami, dar'ami tu. Okey. Itu adalah nahad dan ini adalah nahad isim. Okey. Baik. Yang kedua, an-nahtu min jumlatin. Okey. Kalau tadi dia bukan jumlah ya, bukan ayat. Sekarang ni dia boleh buat nahad daripada ayat. Yang ni baru an-nahtu yang melibatkan fi'il atau wazan fa'lala. Apa dia? Contoh, mithlu. Baik, kalau kita kata basmalah. Basmalah rajulu. Ataupun basmalah talibu. Okey? Basmalah talibu. Okey, sekarang ni di muka surat 29 Kalau buku saya ni muka surat 29. Okey. Basmalah talibu, maksud dia apa? Ai qala. Kena kata dulu, kena sebut qala tu. Qala bismillah. Kena. Sebab dia fa'il sama fa'il tu. Okey. Jadi maknanya qala bismillah tu, dia ayat qala bismillahirrahmanirrahim tu, dia dah kecil kan, buat proses nahad, dia pun sebut basmalah je. Bila dia kata basmalah rajulu, dua patah perkataan kan, tapi maksud dia adalah qala rajulu bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Bagaimana ayat yang panjang tu dalam bahasa Arab dia ada kaedah, dia boleh buat ringkas dia. Bahasa Melayu ada tak? Saya tanya ni sebab saya dah tahu ni. Okey, kalau siapa-siapa tahu, boleh boleh tulis dalam komen dekat Facebook. Baik. Hauqala. Fi'il tu dah, hauqala. Apa makna dia? Qala la haula wala quwwata illa billah. Berkata tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tambah belakang tak apa. Baik. Ataupun kita jangan guna yang ni kot. Ja'fala. Okey, ja'fala. Maksud dia adalah qala, dia berkata ja'alani Allahu fida'aka. Apa maksud dia? Dia jangan gunakan ayat ni kan. Orang Arab biasa kan. Ja'alani Allahu fida'aka. Maksud dia semoga Allah menjadikan aku ni tebusanmu. Apa maksud dia? Al-fida' tu tebusan. Maknanya aku ni sanggup menjadi tebusan, sanggup jadi tebusan untuk dirimu. Maknanya kalaulah mu nak kena apa-apa bencana ke, apa-apa hukuman ke, apa-apa ke, aku yang akan sanggup tanggung. Aku yang sanggup tebuh diri aku ni
supaya mu selamat. Tu maksud ja'alani Allahu fida'aka. Ni disebut oleh orang yang dia nak berkorban kepada orang lain. Dia akan sebut benda ni, ja'alani Allahu fida'aka. Okey. Dalam bahasa Melayu, wallahu a'lam, saya tak tahu apa ayat yang setara dengannya lah. Okey, kalau ada sahabat-sahabat pelajar-pelajar yang tahu, boleh tulis dalam komen. Okey, baik. Di sini dia sebut 3 kan. Tapi saya nak share yang disebut di dalam kitab Syazal Arf ni. Okey. Hari ni saya tarik saya nak guna ni nak naik. Okey, baik. Okey, baca macam mana ni? Okey. Ctrl A, tapi saya besar sikit. Yang ni baca macam mana? Pernah dengar tak? Dia kata dah, kalau kita tak belajar, kita tak tahu kan. Okey, yang ni kan, sebab ni kan atas wazan fa'lala, maka kita baca talbaqa. Okey, tapi apa maksud dia talbaqa ni? Okey, talbaqa ni maksud dia adalah, okey, ni pun ada satu benda yang saya nak sebutlah. Okey. Okey. Atalallahu baqa'aka. Ini satu doa, okey, yang membawa maksud semoga Allah panjangkan usia kamu. Al-baqa' tu kekalnya kamu dah, maknanya umur kamu lah. Allah panjangkan umur kamu lah, maksudnya sama lah dengan atalallahu umraka ke umraka ke. Okey. Tapi orang Arab guna atalallahu baqa'aka. Okey. Baik. Jadi bila sebut talbaqa maknanya qala, kan? Jangan lupa tu, jangan lupa yang kat depan ni. Qala dulu. Qala atalallahu baqa'aka. Okey, saya nak sebut pada kalimah atala. Okey. Yang ni boleh discuss, yang ni boleh bincang dah. Okey, tapi ni pandangan saya. Okey, kalau saya salah boleh perbetulkan ataupun boleh bincanglah semula. Cuma saya nak utarakan dulu pandangan saya. Okey. Saya kadang-kadang saya dengar orang sebut, okey, bila dalam bab ni lah, dalam bab doa supaya panjang umur ni, dia sebut tawwalallahu umraka. Tawwalallahu umraka. Okey. Kita tak nafikan bahawa fa'il sulasi tala, kalau kita nak jadikan dia mutaaddi, kita boleh buat mari atas wazan af'ala dan juga atas wazan fa'ala, betul kan? Maknanya kita boleh sebut atala dengan sebut tawwala. Okey. Tetapi kalau kita tengok dalam kamus saja, dalam kamus kita cari mula-mula kat bahagian depan-depan lah, kat bahagian bawah-bawah ni yang detail-detail saya tak pastilah, sebab tak baca tabi juga. Okey. Apabila bab umur tu dia akan mari contoh, dia akan sebut atala, dia akan sebut tawwala. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tengok kepada doa Nabi SAW kepada Sayyidina Anas, satu doa yang masyhur, okey, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Nabi tak sebut wa tawil, Nabi sebut wa atil umurahu wa waghfir dhanbahu. 3 benda Nabi sebut. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umurahu wa waghfir dhanbahu. Okey, kalau kita tengok dalam dari segi perbincangan riwayat lah, ada yang kata lafaz yang sabitnya ialah Allahumma akthir malahu wa waladahu. Wa atil umurahu tu ada yang kata tak sabit lafaz tu sebab dia punya riwayat dia tak. Tak apalah, itu perbincangan bahadi. Cuma kita nak ambil daripada segi sorah kitanya. Nabi kata atil, Nabi tak kata tawil. Okey. So kalau gitu tawil itu salah ke? Saya tak kata salah. Cumanya saya kalau boleh nak nak sebutlah kepada pelajar-pelajar kita ni. Okey. Kalau sekiranya contoh itu ada dalam Quran ataupun ada dalam hadis yang guna contoh tu, maka kita pun utamakan yang tu lah. Kita utamakan itu. Kita budayakan yang tu. Kita budayakan yang tu. So selepas ni kalau boleh, kalau kita nak doa, kita kata
Allahumma atil. Allahumma atil umurahu contohnya. Allahumma atil baqa'ahu. Sebab ada riwayat yang Nabi berdoa gitu. So itu tersebutlah Allahumma tawil. Sebab saya Allah lah, saya rasalah dia tawala yutawilu ni dia untuk benda yang fizikal. Kalau benda fizikal, bolehlah tawala yutawilu. Wallahu a'lam. Ini sepengetahuan saya lah. Benda ni boleh bincang, kalau nak bincang lanjut dalam komen dan sebagainya, ataupun di sekolah ke dengan ustaz-ustaz kan, boleh rujuk balik. Boleh rujuk balik. Okey, kita balik semula kepada ni kita. Baik. Tadi kita kata talbaqa. Okey, ada lagi, saya nak share juga lagi yang disebut dalam buku Syazal Arf, iaitu dam'aza. Dam'aza. Okey, dam'aza. Saya tulis sini. Dam'aza. Bagi sikit. Okey. Dam'aza. Okey, apa makna dam'aza ni? Dam'aza, kena hubung qala dulu ya. Qala, dia kata apa? Dam'aza. Okey, dam'aza maksudnya ialah dama apa ni? Damallahu izzaka. Izzaka. Okey. Ini contoh yang disebut dalam kitab lain. Damallahu izzaka. Maksudnya semoga Allah dama ni daimah, maknanya sentiasa kan. Izzaka tu kemuliaanmu. Maknanya mu tu akan sentiasa, semoga Allah teruskanlah mu tu dalam kemuliaanmu tu berterusan, maknanya tak. Okey, tak putus. Okey. Baik. Okey. Okey, tak boleh panjang kat sini. Okey, ada banyak lagi nak baca. Ini contoh-contoh je. Okey. Baik. Jadi habislah sini makna fa'lala. Okey, makna fa'lala. Okey, ala kulli hal, yang ini adalah yang disebut oleh Dr. Abdul Ar-Rajihi. Okey. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain, mungkin ada lagi tambahan-tambahan lain lah. Tapi tak apalah, kita baca apa yang disebut oleh Dr. Abdul Ar-Rajihi. Okey, baik. Seterusnya, hadhihi idzan hiya auzanul mujarradi thulathiyan wa rubaiyan wa nantaqilu ilal mazidi. Okey, dia kata ni so dia kata izan tu surah kan. Okey, jadi dia kata ni ialah ataupun ini merupakan wazan auzanul mujarradi thulathiyan wa rubaiyan. Maknanya auzanul fi'lil mujarradi, wazan fi'il mujarrad, sama ada thulathiyan 3 huruf ataupun rubaiyan 4 huruf. Okey, wa nantaqilu ilal mazid. Sekarang ni dah settle dah al mujarrad, sekarang ni kita nak berpindah kepada fi'il mazid. Wa qad dzakarna annahu aidan qismani. Dan kita telah sebut sebelum ni bahawa annahu itu balik kepada al-mazid. Okey. Aidan juga qismani, 2 bahagian. Okey, apa bahagian dia? Baik. Satu mazidus thulathi dan yang kedua mazid ar-rubai. Okey. Fi'il sulasi yang ditambah dan fi'il rubai yang ditambah. Okey. Maknanya 3 huruf lepas tu tambah, lepas tu rubai tu 4 huruf, lepas tu ada hak tambah. Okey. Baik. Walaqad marra bika anna kulla ziyadatin fil fi'li la takunu abathan. Fazaidu fil lughati, saya ni ada dua-dua skrin ada ni. Saya kadang saya paling sini sikit, paling sini Okey, ni saya paling sini pula. Teksnya ada dua-dua skrin. Fazaidu fil lughati sawa'un fis sarfi am fin nahwi laisa wujuduhu ka'adamihi. Kita baca sampai habis dah. Wa innama huwa mujarradu istilahin sarfiyyin aw nahwiyyin
lahu wazifatun sarfiyatun aw nahwiyatun wa tilka haqiqatun muhimmatun fid darsil lughawi. Min ajli dhalika sawfa nadrusu huna al-huruf az-zaidata ma'a bayani ma'aniha. Okey ya. So apa maksud perenggan ni? Dia kata walaqad marra bika, telah berlalulah, mu telah lalui. Walaqad marra bika, mu telah lalui. Maksudnya apa? Mu telah, walaqad darasta, dah kamu dah belajar, dah tahu dah. Walaqad alimta, dah. Tu maksud dia lah kan. Membawa maksud tu. Maknanya mu belajar dah, terlalu dah pelajaran sebelum ni. Anna kulla ziyadatin fil fi'li, bahawa setiap penambahan yang berlaku di dalam fi'il la takunu abatan, tidak apa? Abatan. Abatan ni maksud dia la faidata fihi. Abatan, la faidata fihi. Maknanya tidak sia-sia. Dia mesti ada faedah, mesti ada tujuan dia, mesti ada gharad dia. Dah. Kenapa dia tambah? Dia tidak tambah saja-saja, tidak. Abatan tu saja-sajalah. Ada la takunu abatan. Bukan saja-saja. Okey. Fazaidu fil lughah. Okey. Tengok dah bila kita menulis kan, pada ayat yang pertama tu, bila habis ayat pertama, dia bersambung dengan ayat kedua, dia buat mari huruf fa. Ini perhatian dah pada pelajar-pelajar kita yang bila buat insya kan, kadang-kadang tu tak tahu nak guna fa tu bila. Okey, dalam banyak-banyak keadaan kita nak guna fa ni ialah apabila kita nak karang satu ayat yang nak syarah kepada ayat sebelum dia. Tengok dah. Mula-mula dia kata walaqad marra bika anna kulla ziyadatin fil fi'li la takunu abatan. Tu ayat dia mula-mula, dia starting. Maka dia nak syarah ayat tu. Dia nak syarah ayat tu, dia pun sebut fazaid. Dia buat mari huruf fa. Dia tak sebut wazaid. Sebab mungkin kalau sebut waw, dia akan membawa makna istinaf ke, ada benda baru lain pula nak cerita tak. Dia sebut fazaid, maka kita yang baca ni kita faham bahawa ayat selepas tu adalah dia nak syarah yang ayat dia sebelum tu. Dia masih lagi berkait dengan ayat sebelum tu. Jadi dia kata fazaidu fil lughah. Dia kata huruf tambahan fil lughah dalam bahasa, okey, sawa'un fin sarfi am fin nahwi, sama ada fi sarfi am fin nahwi, sama ada dalam ilmu saraf ataupun ilmu nahwu. Ingat dah bila kita guna sawa'un, selepas tu kita guna am dengan guna au. Okey. Bila guna sawa'un kena am dengan guna au. Okey. Dan kalau kita guna sawa'un, kita boleh sama ada hamzah. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Selepas sawak tu, antara sawak dengan am tu nak bubuh hamzah istifham pun boleh, kita nak buang pun boleh. Dalam nahwu tak ada masalah. Okey. Cuma hak salahnya kalau dibuat au. Tak boleh. Okey. Sawa'un fis sarfi am fin nahwi, dia kata laisa wujuduhu ka'adamihi. Okey. Apa maksud dia? Laisa wujuduhu ka'adamihi. Juga maksud dia abah tadilah. Mana sia-sia. Ada macam kata ada. Bukan gitu dia kata. Az-zaid fil lughah laisa wujuduhu ka'adam. Mana-mana benda dalam bahasa yang kita kata ini zaidah, ini zaidah, ini zaidah, ini tambahan, ini tambahan. Tak. Dia bukan kata tambahan saja-saja, tidak. Tapi dia tu mesti ada tujuan dia. Lebih-lebih lagi dalam Quran kan. Dalam Quran, dari segi i'rab kan, ulama-ulama kita ni, walaupun dalam kitab nahwu, dia sebut penambahan tu adalah huruf, adalah zaidah. Benda tu adalah zaidah. Okey, istilah dia disebut benda tu adalah zaidah dalam kitab nahwu. Tetapi apabila ulama kita i'rab Quran, i'rab Quran, dia akan cuba lari daripada istilah zaidah tu, dia tak guna. Sebab dia takut bila guna zaidah untuk i'rab Quran tu, seolah-olah macam benda tu wujuduhu ka'adami. Kalau wujuduhu ka'adami, dia tak alih pada Quran tu. Sebab Quran tu bila dia benda tu ada situ, dia mesti ada sebab dan ada justifikasi, ada tujuan dia kenapa Allah sebut benda tu. Dia bukan sebut saya saja, tidak. Dia mesti ada. Kalau kita tak tahu, kita tak nampak, tu masalah kita. Tapi dia memang ada situ. Dia memang ada. Okey. Jadi ada sebagian ulama kita, dia tak mengguna benda tu sebagai zaidah bila dia i'rab.
dia akan bagi nama lah, dan sebagainya. Okey, baik. Jadi sini dia kata benda hak yang zaid dalam bahasa sama ada saraf ataupun nahwu, dia kata laisa wujuduhu ka adami. Adanya dia itu bukan macam tak ada. Wa innama huwa mujarradu istilahin sarfiyyin aw nahwiyyin. Itu hanyalah sekadar semata-mata istilah sarf ataupun nahwu. Itu istilah je. Ulama guna tu untuk sebagai istilah nak raya, okey, ni zaidah. Okey. Contoh kan dalam nahwu ma zaidah, bahasa kita dengar ya, ma zaidah. Ni zaidah, tu zaidah. Tu hanyalah sebagai istilah saja. Sedangkan lahu wazifatun sarfiyah au nahwiyah. Sedangkan dia sebenarnya ada wazifah, ada tugasan dia daripada segi saraf ataupun segi nahwu. Okey, dan dia kata watilka, dan itu. Ini mubtada, tilka tu mubtada. Dan itu apa? Itulah zahirah tu. Apa ni? Adanya huruf zaid tu ataupun sesuatu yang zaid tu, dia bukannya tidak ada tujuan tapi sebaliknya dia buat marinya dia itu dengan tujuan tertentu, maka itulah benda tu zahirah tu, fenomena tu itulah tilka. Benda tu merujuk kepada fenomena tu, tilka zahirah tu haqiqatun muhimmatun, satu hakikat yang penting fid darsil lughawiyyi, dalam pengajian ilmu bahasa. Okey. So dia kata min ajli zalika saufa nadrusuhuna. Okey, kerana itulah, kurang daripada itu, sehubungan dengan itu ataupun oleh sebab itulah saufa nadrusuhuna, kita akan belajar di sini al-huruf az-zaidata, huruf-huruf tambahan itu, ma'a bayani ma'aniha, bersama dengan taudih makna-makna dia, akan penjelaskan juga makna-makna dia. Okey, baik. Mazid as-sulasi, okey. Mazid as-sulasi. Okey, sementara tu saya sambil tu saya nak tengok, takut ada soalan dah dekat kita punya, dekat Facebook kita ni. Okey. Apa ni? Okey, Saif. Okey, Saif kata murakkab boleh juga diterjemah sebagai berangkai. Betul Saif, betul. Okey. Betul Okey, murakkab maknanya kalimah yang berangkai. Dia berangkai. Okey. Murakkab wasfi ni boleh tambah yang tak antara perkataan? Kalau bahasa Melayu tu bolehlah kan, contohnya kalau kita terjemahkan bahasa Melayu, contohnya perempuan yang cantik, almar'atul jamilatu, perempuan cantik pun boleh kan, perempuan yang cantik pun boleh kan, itu murakkab wasfi lah, tu maknanya sifat mausul lah. Okey, Ustaz baca soalan je dah. Okey. Okey, Fitri kata betul tak Abqari itu Abdul Qura? Okey, yang ni wallahu a'lam Fitri. Yang ni Ustaz dah tahu. Mungkin Ustaz Fauzi tahu tu. Ataupun Ustaz-Ustaz lain yang tahu boleh tolong bagi tahu. Okey. Ada disebut dalam khutbah. Okay, Ustaz Fahmi Yusuf sebut, ada sebut dalam khutbah Allahumma atil. Okey, umurahuma lil muwazzafina war ra'iyah wal bilad. Ni balik kepada sultan dengan sultanah ke tak? Okey, disebut Allahumma atil umurahuma. Kalau saya ingat ustaz yang belajar nahwu dulu, kalau wallahu alam lah, ni boleh rujuk balik dah. Dia kalau untuk huma tu dia baik guna yang jamak berbanding dengan mufrad tu. Mana Allahumma atil a'marahuma. Itu memang ada dalam Hasyiah As-Subhan. Ni ada dulu Said dengan Fitri, kita belajar dulu masa awal semester apa dulu. Nahwu akhir sekali tu. Qulubahuma, ingat ada, Ustaz ingat lagi dalam Hasyiatus Subhan tu, dalam bab idhafah tu, maknanya kalau dua orang huma ke kuma, maka waktu tu kita tak perlu sebut qalbaihima, tak perlu, kita ambil hak jamak qulubahuma. So hak ni kalau nak betul Allahumma atil a'marahuma, mungkin itu kot lebih tepat tu, wallahu a'lam, cek balik nah. Okey, baik. Sekarang ni kita masuk kepada mazid as-sulasi, okey. 3 huruf yang ditambah. Baik, dia kata al-fi'lu thulathiyul mujarradu yumkinu an yuzada harfan wahidan aw harfaini aw thalathata ahrufin. Okey. Al-fi'lu thulathiyul mujarradu yumkinu an yuzada. Fi'il thulathi mujarrad
Yumkinu an yuzada, boleh ditambah berapa? Harfan wahidan, boleh ditambah satu huruf, au harfaini, ataupun dua huruf, ataupun salasata ahrufin, tiga huruf. Okey, baik. Jadi fi'il sulasi ni fi'il tiga huruf dah. So kalau ditambah satu huruf, maka dia akan jadi fi'il tu 4 huruf. Kalau ditambah 2 huruf, dia akan jadi 3 campur 2, 5 huruf. Dan kalau ditambah 3 huruf, dia akan jadi 6. Maknanya kita faham daripada kenyataan dia ni bahawa fi'il ni dia ada 3 huruf, ada 4 huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf. Maknanya tak ada fi'il yang 7 huruf, tak ada. Tapi kalau isim, isim memang dia ada. Sebab apa? Sebab isim ni dia kena lebih daripada fi'il. Isim tu memang dalam ilmu nahwu sarah ni memang isim tu dia abah hak sulung sekali. Isim tu. Kalau student bas kita bas satu lah, tu hak yang sulung sekali tu. Dia fi'il dia tak boleh lebih daripada dia. Sebab tu isim kan? Okey. Isim tu kan ambil daripada perkataan apa ni, asma, sama, tinggi kan. Maknanya dia kena tinggi pada adik dia hak dua lagi, iaitu fi'il dan juga harf. So fi'il dia ada setakat 6 huruf je, tapi isim dia ada sampai 7 huruf. 8 huruf je. Okey. Baik. Awalan mazidus thulathi bi harfin wahidin. Okey. Mula-mula sekali mazid sulasi tambah satu huruf. Okey. Mazid sulasi yang tambah satu huruf ni dia ada 3 wazan. Wa huwa thalathatu auzanin. Okey, salasatu auzanin. Okey, mudah ni. Yang pertama, awalan ziyadatu hamzatil qat'i fi awwalihi liyasira ala wazni af'ala. Okey, mithlu akhraja, akrama, asyara, aufa. Okey. Ziyadatu hamzatil qat'i, kita tambah hamzah qata'. Hamzah qata' ni adalah alif ada hamzah di atas tu. Kalau hamzah wasal alif saja, hamzah tak ada atas tu kan. Kita tak tulis hamzah lah kan. Okey. Hamzah qata', hamzah wasal. Hamzah qata' alif yang ada hamzah tulis atas kepala alif tu. Okey. Ziyadatu hamzatil qat'i fi awwalihi, di permulaan fi'il tu. Fi awwalihi, itu balik kepada mazid, balik kepada fi'il sulasi. Okey. Liyasira ala wazni, untuk jadi wazan apa? Af'ala. Jadi akhraja, akrama, akhraja, akrama, asyara dengan aufa, itu adalah atas wazan af'ala tu. Okey. Apa makna akhraja? Mengeluarkan. Apa makna akrama? Memuliakan. Apa makna asyara? Asyara, maknanya tunjuk. Okey. Apa makna aufa? Menyempurnakan. Tak? Okey. Yang kedua, ziyadatu harfin min jinsi ainihi, ay tad'ifuha liyasira ala wazni fa'ala. Ziyadatu harfin, tambah satu huruf, min jinsi ainihi, huruf tu sejenis dengan ain fi'il tu. Kalau ain fi'il tu ba, maka dia tambah huruf ba. Kalau ain fi'il tu dal, dia tambah huruf dal. Tak, kalau ain fi'il tu waw, dia tambah huruf waw. Cuba tengok contoh-contoh yang kat bawah tu. Ya. Nampak jelas tu. Maksud dia tad'ifuha, kita tad'if ni kita gandakan. Dha'afa yudha'ifu tu kita gandakan. Maknanya kita bertasydid lah, sa'du, tambah selagi. Liyasira ala wazni fa'ala, supaya fi'il tu jadi atas wazan apa? Fa'ala. Kita tengok. Kabbara, qaddama, rabba, rawwaha. Okey. Kabbara ni maksud dia kabbara yukabbiru lah, membesarkan, mengagungkan. Membesarkan kalau fizikal pun boleh, ataupun kalau maknawi tu maknanya macam kita kata Allahu Akbar kan, Allah Maha Besar tu kan. Okey. Tu pun fi'il dia kabbara juga. Okey. Qaddama ni maksud dia mengemukakan, boleh. Mengemukakan, mendahulukan. Tengok pada ayat lah ya. Okey. Yang ni Ustaz saya buat contoh ayat ya. Saya bagi makna je lah. Qaddama,
mentakdimkan, mendahulukan, ataupun qaddama juga makna submit boleh juga. Kita menyerahkan, menghulurkan pun boleh juga. Dia tengok pada ayat. Baik, rabba yurabbi tarbiyatan, maknanya mendidik. Okey. Rawaha ni, okey kan, di sini saya nak sikit. Okey, bila saya rujuk pada kamu, rawaha ni, kadang kita jarang guna yang ni okey. Yang biasa kita guna adalah mirwaha. Ada mirwaha memang masyhur. Okey. Tapi rawaha ni, okey, bila kita tengok saya ustaz tolong cari ni makna ni. Tu pelajar-pelajar. Tu sahabat-sahabat yang ni okey boleh catat. Okey, rawaha kalau kita kata contoh okey. Rawahaan. Okey, contoh rawahaan. Selepas kalimah rawaha tu dia ada an dah. Waktu dia akan membawa maksud aroha, maknanya kita lapangkan dia. Kita apa? Kita aroha ni kita nyamankan dia ke, kita bagi dia selesa ke. Okey. Kalau contoh kita kata rawaha Muhammadun an nafsihi, contoh. Rawaha Muhammadun an nafsihi. Maknanya Muhammad tu dia merelaxkan diri dia. Dia melapangkan, dia duduk bawah kipas ke contohnya, dia duduk lepok-lepok. Kalau dia rasa dengan dia minum teh tarik tu, main WhatsApp tu tak, seorang-seorang tak ada orang ganggu tu, dia rasa macam apa? Dia rasa macam lapang je dada dia, tak serabut. Maka tu maksud dia rawaha an nafsihi. Boleh? Okey. Baik, itu satu makna. Tu dia nah. Makna yang kedua, pernah dengar tak orang Arab kalau dia nak suruh kita pergi fi'il amal kan, dia guna apa? Selain daripada dia guna izhab, dia guna ruh kan. Saya dulu masa belajar mahak dulu tak, mahak Muhammadi dulu, masa sekolah dulu, memang tak pernah dengar lah. Ustaz-ustaz tak pernah tak sebut lah. Mungkin ustaz guna tapi kita sekolah dulu kita tak pernah dengar lah. Contohnya kita dengarnya izhab je kita dengar lah. Okey. Tapi bila pergi belajar dekat tanah Arab, kataan mula-mula sekali dengar bila orang suruh kita, biasa kita dah guna izhab. Tak dia kata roh dia kata roh. Dia kata benda roh ni, rupanya roh tu adalah pergi. Okey. So rawaha ni dalam banyak-banyak makna dia. Okey, dia ada yang berkait dengan roh ni. Bila kita kata dengan pergi ni, bila kita kata dalam kamus sebut contoh rawaha membawa makna ada ilal bait, balik ke rumah. Jadi mungkin bila kita kata roh tu gi tu, maknanya kelik lah, dia kelik berambut ke mana, wallahu a'lam. Mungkin dia guna dengan makna tu. Okey. Mungkin tempat kita sekarang di sini kita jarang dengar kot, tapi memang di tanah Arab memang orang Arab diguna betul. Roh dia kata surgi. Kalau musim haji tak, roh ya haji, roh gi. Itu perambat kita perambat. Okey. Baik. Dan yang berkait dengan yang terakhir dengan kalimah rawaha ni adalah kalimah rawaha kan dia mari daripada asal perkataan roha kan. Roha apa semua tu. So ada perkataan rauhun. Dalam Quran adalah surah Yusuf kan. Apa dia? La tayasu min rauhillah. Dalam surah Yusuf kan, bila Nabi Yaqub kan. Dia khabar, dia pesan kepada pada abang-abang pada Nabi Yusuf dah suruh cari adik dia kan. Okey. Tajassasu tak, kamu pergi cari, dia kata. Dia kata la taqnatu min rauhillah. Maknanya apa? Janganlah kamu berputus asa daripada rauhillah. So rauh ni dia membawa maksud, kalau kita rujuk dalam tafsir Tabari, ada riwayat daripada Qatadah yang kata rauh itu adalah rahmat Allah. Okey. So rauh itu membawa maksud rahmat dan juga roha. Saya ingat. Okey. Masa belajar dululah. Sharing je lah. Saya pun tak tahulah kenapa apa nak cerita. Kadang kita orang belajar kuliah dorah ni memang kita selalu dengan syair, dengan page syair dah. Hafal lepas tu lupa kan tak? Hafal juga
banyak juga hafal dah. Lepas tu lepas exam kat lupa. Tapi walaupun bagaimanapun dalam banyak-banyak syair yang saya hafal, ajaib juga lah. Sampai sekarang saya ingat 2 bait syair tu yang ada kalimah raf ni. Raf ni. Tak tahulah sebab apa. Sampai sekarang saya ingat. Syair tu pula bukannya syair yang ada dalam kitab, tidak. Tapi dia satu syair yang dicipta oleh seorang pelajar kuliah lughah. Masa tu saya ingat lagi. Masa tu saya tahun 1. Tahun 1 ataupun saya duduk syu'bah lughah. Saya tak masuk lagi kuliah lughah. Saya duduk syu'bah lughah. Ada seorang pelajar nama dia Kuba. Saya sebut nama dia tak apa, nama dia Kuba. Dia daripada Afrika. Orang Afrika ni hebat-hebat masya-Allah. Orang Afrika ni sebab sistem pengajian dia kan. Dia ngapa banyak mata, dia ngapa masya-Allah hebat. Dia pergi ke universiti tu dalam keadaan dia dah hafal banyak dah. Alfiyah tu boleh katakan sebahagian tu dalam kepala alfiyah. Kita orang Melayu, orang Malaysia ni kalau pergi belajar tu di kuliah lughah tu, alfiyah pun tak pernah belajar kecuali orang yang mari daripada sekolah pondok dah. Lainlah kan. Kalau orang mari daripada sekolah menengah ni, kadang alfiyah pun tahu tapi mungkin tak pernah hafal, tak pernah baca, tak pernah ni dah. Jadi bila pergi sana tengok masya-Allah orang Afrika ni hebat. Orang Afrika ni kalau dia belajar ada kalangan mereka kalau belajar ilmu al-arud wal qafiyah tu, subjek tu, dia boleh taktik bait syair tu tanpa tengok buku. Kita ni kadang belajar buku ada dah, taktik budak anda. Tak ingat buhur 16 ada 15 tu dah yang dan 16 ditambah oleh ahfaz 16. Yang dicipta oleh siapa? Dicipta oleh Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi kan? Betul kan? Orang yang belajar kuliah lughah tahu dah benda ni kan. Dia nak ceritanya Kuba ni, pelajar Afrika ni, dia berkawan dengan seorang sahabat saya sebutlah nama dia, Ustaz Jaafar, Ustaz Jaafar Soleh. Dia ada sekolah tahfiz dekat Selangor tu. Dia buat satu bait syair, 2 bait syair, dia puji Ustaz Jaafar. Masa tu dia sekelas dengan Ustaz Jaafar. Kuba masa tu dia tahun 2 gitulah okey. Saya tak tahu sampai sekarang saya ingat bait syair tu. Mungkin sebab saya rapat dengan Ustaz Jaafar kot, saya hafal sampai sekarang saya ingat. Dia kata apa? Dia kata ya Ja'far al-khairi in amtartana karaman fal judu min khuluqikum rauhun wa raihan. Pas sekarang saya ingat. Hatta Ustaz Jaafar ni pun tak ingat yang tu. Okey. Apa maksud dia? Dia kata ya Ja'far al-khairi, wahai Ja'far yang baik, in amtartana karaman. Kalaulah mu bagi kemuliaan, kamu bagi wah baiklah pada kami dah. Fal judu min khuluqikum. Al-karam daripada akhlak kamu itu adalah rauhun. Rauhun tu maknanya rahat. Rahat. Rasa laparnya kami, wa raihan. Raihan tu buah yang berbau sedap dah, raihan dah. Maknanya wangian dan rasa lapar. Dah. Hebat ya Ja'far al-khairi in amtartana karaman fal judu min khuluqikum raihun wa raihan. Boleh ngapa ni kalau nak puji orang yang nama Ja'far dah. Okey. Boleh? Oh panjang pula situ makna. Okey. Baik. Seterusnya ziyadatu alifin bainal fa'i wal aini liyasira ala wazni fa'ala. Okey. Wazan yang ketiga ialah ziyadatu alifin, dia tambah alif, ziyadatu alifin, bukan ziyadatu alifin. Ziyadatu alifin tambah alif bainal fa'i wal aini. Dia tambah alif di antara fa dengan ain liyasira ala wazni fa'ala, untuk jadi wazan fa'ala. Okey, mithlu jadala, dafa'a, wa'ada, naja. Okey. Jadi jadalah apa maksud dia? Ditambah alif di antara jim dengan dal dah. Maksud fa dengan ain tu adalah fa'ul fi'li dengan ainul fi'li kan. So ditambah alif di antara jim dengan dal. Maka jadi jadalah. Jadalah ni maknanya apa? Mujadalah, jidal, berdebat. Dafa'a. Dafa'a ni maksud dia difa', mudafa'ah, mempertahankan. Wa'ada. Wa'ada tu saling berjanji. Ya, wa'ada. Okey. Dan naja. Naja ni bermunajat. Okey. Kataan munajat ni dia ada dalam bahasa Melayu. Okey, jadi kalau kita tengok kepada kamu dewan dah, saya nak nasihatlah kepada pelajar-pelajar saya ni, okey, pelajar-pelajar bahasa saya yang kalau ada, okey,
untuk kalimah-kalimah yang telah dimelayukan ni, kita kalimah Arab yang telah dimelayukan ni kita rujuk dulu kamus patah apabila kita nak cari makna dia. Nak tahu, kita nak tengok makna dia, kita cari dalam kamus. Cari dalam kamus. Jangan tinggal kamus tu. Kalau boleh kamus tu, sekarang ni online je, mudah je, kita cari dekat PRPM kan. Okey, macam ni Ustaz cari dekat PRPM ni, munajat ni dalam kamus kata maksud munajat ialah zikir dan doa untuk mengharapkan keredaan, hidayah, pertolongan dan sebagainya daripada Allah. Contoh kalau kita kata ayat dia, buat contoh sini, dalam munajat. Dalam munajat. So bila kita bermunajat, kita akan tiada rasa jarak pemisah antara diri yang berdoa dengan yang didoakan. Okey. Lepas tu kalau kita kata bermunajat, dalam kamu kata mudah je, mendekati atau mendampingi Allah dengan cara berdoa. Okay. Nah, kita semua tahu kan, sebut munajat semua orang tahu, duduk zikir, duduk berdoa ke, sembahyang ke, kita antara kita dengan Allah. Tapi kita kata ayat dari segi akademiknya, bila kita nak syarah apa makna munajat tu, yang itulah kita tengok kamu. Nah, kamu kata mendekati atau mendampingi Allah dengan cara berdoa. Apa? Okey. Baik. Jadi sini mazid as-sulasi biharfin wahid ni dia ada berapa? Dia ada berapa wazan? Dia ada 3 saja. Tu saja poin dia sebenarnya. Okey, syarah yang panjang tu kalimah tu kan, tapi sebenarnya mudah je. Dia ada af'ala, fa'ala dengan fa'ala. Af'ala tambah hamzah kat depan. Fa'ala dia tad'ifkan ainul fi'li, fa'ala dia tambah alif di antara fa'ul fi'li dengan ainul fi'li. Okey. Wal'an limaza tuza. Okey, yang ni kita baca minggu depan lah. Yang ni sekarang dia masuk kepada makna dia. Okey, yang ni kita baca minggu depan. Okey. Kita ada 2 minit lagi. Ada soalan tak ni? Panjang ni komen ni. Okey. Okey. Kalau tak silap tadi Ustaz Fauzi, okey ni masya-Allah Ustaz Fauzi share jadual tasrif kata kerja. Jadi kalau ada yang mengikuti kita ni pelajar-pelajar sekolah contohnya, atau pelajar-pelajar PAS kita sendiri, ataupun kalau ada ustaz-ustazah ke, boleh share lah ni. Dalam Google Drive ni boleh pelajar-pelajar boleh download. Boleh download dan boleh tengoklah. Okey, boleh tengok. Lepas tu kita ada seminit lagi. Okey, kalau tak ada soalan, ada soalan ke Ustaz Wazi? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya nak war-warkan yang ni lah satu. Okey. Mana tadi Ustaz Wazi? Foto. Okey. Macam ni. Kelas lelaki yang saya buat sekarang ni adalah kelas lelaki yang melibatkan ilmu saraf, dan saya guna buku tatbiq sarfi, yang mana buku tatbiq sarfi ini digunakan oleh pelajar-pelajar semester 2 kami di UNIZA. Dan sekarang ni, kira SEM ni memang tak adalah pelajar yang ambil subjek yang guna kitab tatbiq sarfi ni. Yang depan nanti adalah pelajar semester 2 akan ambil. Okey. Tapi kelas yang saya buat ni adalah kelas yang insya-Allah akan berpanjangan, bukan insya-Allah berpanjangan lah agaknya sampai nak khatam, dan saya akan baca satu. Macam saya baca tadi kan. Okey, berbaris, topik dan mana saya boleh syarah, saya syarah. Mana saya boleh mari contoh, saya mari contoh. Okey. Tetapi yang ni bersempena, saya tulis bersempena dengan semester ni, saya mengajar pelajar BAS semester 5 subjek kajian teks Balarah Al-Qazwini yang menggunakan buku Al-Idah yang dekat dalam gambar tu. Itu yang saya pegang tu. Jadi saya berbincang dengan Ustaz Fauzi, kami sepakatlah, maknanya kami nak buat kelas ni sepanjang SEM ni. Bukannya sampai seterusnya, tidaklah. Sepanjang SEM ni. Dan untuk saya baca berkenaan dengan ilmu bayan saja. Ilmu bayan sahaja.
Silibus ni adalah ilmu bayan dengan ilmu badan. Ilmu bayan, ilmu badan mungkin saya tak baca kot. Saya akan baca ilmu bayan saja, fokus pada ilmu bayan saja. Dengan tujuan untuk kita kata membantulah, membantu pelajar-pelajar kita selain daripada yang saya ajar dalam kelas tu, dia boleh masuk kelas ni untuk lebih fahamlah, ataupun ada dia nak tanya apa ke sebagainya, boleh kita akan bincang lanjut dalam kelas ni. Walau bagaimanapun, untuk pelajar-pelajar saya tu, kita kata bukan wajib lah, bukan wajib dah. Ini tambahan sahaja, kan? Tambahan saja. Yang wajibnya yang dalam jadual tu, itu wajib. Yang ini tambahan saja. Tapi digalakkanlah. Dan ia terbuka sebenarnya, terbuka bukan hanya kepada pelajar-pelajar Unizal saja, siapa-siapa saja yang rasa nak tahu pasal balaghah, jemputlah, insya-Allah kita pakat sama-sama baca. Dan saya tidak akan baca sebiji-sebiji macam saya baca kitab Tathbit Safi ni, tidak. Saya akan ambil hak mana yang penting-penting je. Sebab kalau nak baca sebiji-sebiji itu memang rumit lah. Balaghah ni dia lain, kita sama macam ni. Okey, dia ada banyak syair, kita nak syarat syair tu satu-satu tu dia akan ambil masa lah. Okey, masa. Okay dah. Jadi saya jemputlah, saya dengan Ustaz Fauzi, kami okey, jemput semualah untuk sama-sama kalau ada masa kelapangan tu untuk sama-sama kita belajar baca kitab ni, Al-Idah fi Ulumil Balaghah, insya-Allah. Okey, jadi saya rasa untuk malam ni cukuplah setakat tu. Okey, soalan-soalan pun tak ada ni. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita akan sambung lagi kepada ma'ani Mazid At-Thulasi, insya-Allah. Okey. Jadi cukuplah setakat tu, saya tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Terima kasih kepada semua yang online pada malam ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan beri rahmat pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.